Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan. Abang MC, boleh bagi saya kertas tadi tak? Sebab saya tak kenal nama-nama ni. Yang saya baca tadi saya kenal Ustaz Fatah je. Yang lain saya tak kenal sangat. Maklumlah kita walaupun di kampung kita kan, tapi maksud orang-orang kat sini mungkin ada orang-orang dari luar dan sebagainya kan. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan pengurusi majlis kita, iaitu selaku MC kita pada hari ini atas pembukaan tadi. Jadi alhamdulillah, seperti yang tuan-tuan dan perempuan dapat dengar tadi, Tuan MC kita cakap hari ini ada ceramah perdana bersama dengan pencetus Umar Raihan. Handsome orang dia. Okey. Jadi kejap lagi kita akan berkenalan. Terima kasih bang. Kejap lagi kita akan berkenalan ataupun kita akan suruh tuan punya badan kenalkan diri sendiri. Mungkin selalu kita nampak kat TV, selalu kita nampak kat dalam media sosial, kat Astro dan sebagainya. Hari ini kita depan mata bagi beliau sendiri untuk memperkenalkan diri. Dan sebelum itulah bagi intro sikitlah. Yang berbahagia Kolonel Haji Zulkifli bin Haji Mat Kasim, pegawai pemerintah 3 Semboyan Diraja. Mana satu orang dia? Baju putih, alhamdulillah. Terima kasih tuan ya. Dan juga yang bahagia Lieutenant Kolonel Maslan bin Ukas. Mana satu? Okey, terima kasih banyak-banyak pegawai pemerintah Regimen Kedua Kor Amor Diraja. Dan juga yang dihormati Tuan Haji Fakhrul Razi bin Haji Yusof, iaitu selaku pengurusi Masjid Karyah Kampung Sungai Sunggala. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi menjemput kami. Yang dihormati Tuan Haji Yusof Bun bin Rahman. Ada tak orang dia? Terima kasih banyak-banyak Tuan, selamat perkenalan. Okey, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Negeri Sembilan, okey, dan juga piwarahan kita, dan juga pemimpin skuadron, tuan-tuan pegawai SMR, ahli-ahli bakat serta warga regimen dan juga seluruh penduduk Karyah Kampung Sawah Sunggala yang dikasihi sekalian. Okey, jadi mana yang saya tak sempat sebutkan nama tu, saya just wakilkan tuan-tuan dan perempuan lah. Dan juga kepada semua abang-abang, kalau kita Negeri Sembilan ni panggil apa? Abang akak saja. Kita ada video saja kan. Mana-mana orang Negeri Sembilan tu mungkin pernah dengar, tapi kita orang Negeri Sembilan ni kita panggil abang-abang soja, kita akak-akak soja kita lah. So hari ni alhamdulillah kita dijemput. Dalam poster kalau kita tengok ada muka biru seorang. Kan ada orang tanya siapa berada sebelah ni. Okey, masa mula-mula dulu saya dihubungi oleh abang Abang Kiza kita. Patutnya tari yang lain dia. Masa tu tengah dalam mood merdeka, tengah dalam mood Hari Malaysia. Jadi dia call saya, dia minta saya suruh cari penceramah lah. Okay, kita memang bekerja dalam bahagian-bahagian ni semua. Jadi dia kata nak penceramah yang anak Negeri Sembilan. Dengan Negeri Sembilan ramai. Saya bagi senarai nama dia. Kemudian terpilihlah insan pertama bernama Raihan Husni ni. Dan juga lepas tu saya tanya Abang Kimal buat kat mana? Okey, lepas itu dia cakap buat dekat PD, dekat camp ni lah, dekat area Bandar Sunggala ni lah. Terus saya cakap, bang, saya nak minta izin bang. Saya tak kira abang kasih ke tak kasih, abang tolong tanya bos abang, saya nak jadi moderator. Boleh ke tidak? Sebab ada 2 sebab. Ada satunya saya pulang kampung. Kita orang PD, duduk tak jauh mana pun, tapi kita kampung PD. Jadi kita rasa berbesar hati dan bersama-sama orang PD dan juga yang menetap kat PD. Dan juga sewaktu mula-mula deal dulu tu masih dalam mood merdeka dan juga Hari Malaysia. Jadi arwah atuk saya juga bekas anggota tentera, tapi zaman tu British Army lagi lah, zaman-zaman tu. Jadi saya rasa macam ini kena join ni. Jadi saya bagi tahu Abang Kimal dan pihak pengurusan setuju. Alhamdulillah, terselit dah saya kat sini. Minta izin tuan-tuan dan semua perempuan, saya menjadi moderator pada hari ini. Okey, hari ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan kita baru menyambut pada hari Khamis yang lalu Maulid Rasul kita, alhamdulillah, perarakan meriah, sambutan meriah dan sebagainya. Dan ceramah yang diberi tajuk pada hari ini, Ya Rasulullah, kami merinduimu.
Okey, jadi kita akan kupaslah sikit bersama dengan penceramah nanti berkenaan dengan mungkin ada sedikit sejarah perjalanan dan cerita Rasulullah dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Rasulullah kami merinduimu. Padahal kita tak pernah jumpa pun Rasulullah sepanjang hayat kita, dan insya-Allah kita dapat doakan supaya satu hari nanti di sana nanti kita dapat berjumpa dengan baginda. Okey. Dan satu lagi, saya berborak dengan Piu. Bagi saya intro ni okey boleh, tak ada masalah. Bagi saya intro panjang-panjang sikit. Okey, sebab kita nak bagi Biu ni pasal tadi dia sangkut dengan jam. Saya Biu pada nilai, lepas tu saya dengar tadi Tuan pun pada Melaka. Saya tahu dua-dua tempat ni memang bertembung jam. Saya risau dia tak sampai, tapi Alhamdulillah sampai juga. Bagi Biu berehat. Okey, saya bincang dengan Biu tadi. Biu, hari ini kita dah biasa naik stage bersama dah, kita dah biasa program bersama, tapi cuma kali ni lain macam sikit Biu, sebab kita tengah berdepan dengan abang-abang kakak soja ni. Semua agak-agak macam tough, ganas muka kan. So kita rasa kita nak macam mana Biu. Lepas tu tiba-tiba saya terbaca, kalau baca kat atas tu, program ilmu dan muafakat pikat. Ada perkataan pikat tu kira okey dah tu. Kan? Ada perkataan memikat tu dah kira lega sikit kita. Jadi saya kata Biu, kalau dah ada perkataan pikat tu kita tak payah nak serius sangat lah. Bermakna dia orang ni memikat jugalah orang-orang dia kan. Okey, jadi kita teruskan program kita pada hari ini. Untuk sebelum kita nak mulakan dengan beberapa soalan ataupun meneruskan dengan apa yang cuba disampaikan oleh Biu kita, izinkanlah saya dah bercakap intro panjang ni, kejap lagi Piu kono panjang lagi Piu Kalau Piu pendek nanti dia orang kata siapa yang ceramah, siapa yang moderator ni. Okey, untuk permulaan intro ni kita bagilah Tuan punya badan memperkenalkan diri sendiri. Selalunya kita nampak dalam TV, dalam media sosial, bagi Tuan punya badan untuk intro, perkenalkan diri dan mungkin sedikit mukadimah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan Piu Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pengurusi majlis dan juga moderator Abang Eri yang lama saya kenal sejak sebelum Covid lagi. Yang berbahagia Kolonel Haji Zulkifli bin Haji Mat Kasim, pegawai pemerintah 3 Semboyan Diraja. Rasanya kita pernah jumpa sebelum ni, betul. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Maslan bin Ukas, pegawai pemerintah Regimen Kedua Kor Amor Diraja, pun macam pernah jumpa juga. Alhamdulillah, pegawai pemerintah Regimen Kedua Kor Amor Diraja yang dihormati Tuan Haji Fakrul Razi bin Haji Yusof selaku pengerusi masjid. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi memilih nama saya dengan iradah Allah Ta'ala. Terima kasih. Yang dihormati Tuan Haji Yusof bin Rahman selaku Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Negeri Sembilan. Seterusnya pemimpin-pemimpin skuadron, tuan-tuan pegawai SMR, ahli-ahli bakat serta warga regimen dan penduduk-penduduk qaryah Kampung Sawah Sunggala yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta maaf kalau ada yang tak tersebut, mungkin ada yang kenalan, mungkin ada wari-wari. Saya ni tuan-tuan dan puan-puan adalah generasi terakhir program Pencetus Ummah, yang mana saya sama batch. Kalau ibu-ibu nak kenal, orang perempuan mungkin dia ambil tahu sikit lah pasal artis ni kan. Saya ni sebilik sebelah katil dengan suami kepada Nelofa, Puris tu. Tapi kalau tuan-tuan nak jemput dia, tuan-tuan kena rujuk dia punya PA lah, ya. Kami memang kawan rapat. Isterinya orang Kelantan, saya pun separuh Kelantan, isteri orang Kelantan juga. Cuma dia artis, saya bukan artis lah. Sama juga macam tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang bekerja servis dengan kerajaan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya salah seorang yang berada di final 4 orang, dan saya lah nombor last. Nombor 4. Dan juga saya anak jati Labu Batu Lapan, Kampung Tengah Batu Lapan Labu. Kalau tahu Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, itulah landmark nak pergi rumah saya. Dia dalam arah ke highway, ke jalan kereta api. Dan saya memang anak jati Labu, mak ayah kahwin orang sekampung. Cuma kalau saya ni tak cakap Negeri Sembilan sangat, campur-campur, sebab saya bercampur dengan orang luar. Belajar di luar. Saya lama di luar negara, di Syria, Jordan, 2 negara yang saya ada lama. Dan saya habis belajar di Jordan tahun 2014 dengan kelulusan Sarjana Muda Syariah dari Alul Bait University Jordan. Dan kecek Kelantan, sebab kita makan budu, berakhir makan budu. Temu jodoh dengan orang Kelantan. Kita kecek Kelantan sengoti supaya orang Kelantan.
Tapi boleh cakap Negeri Sembilan, jangan risau ya. Kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukuplah kalau nak kata anak jati Negeri Sembilan sayalah dan pemegang tauliah. Itu paling penting sekali. Kalau kita naik kereta, ada satu keping lesen boleh bawa 14 negara. Bahkan luar negara pun boleh pakai. Lesen Malaysia ni mudah nak diterjemahkan kepada international license. Tapi untuk mengajar agama, spesialnya Malaysia dengan raja-raja Melayu yang ada, pemerintah-pemerintah dalam negara kita, kena ada 14 keping tauliah mengajar agama di Malaysia. Dan saya hanya memegang 2 sahaja kad. Ya, kad nikah tetap 1 ya. Jangan main-main tuan-tuan. Sekarang ni sebut Tesla pun orang rumah tak kasih boleh ketua Tesla. Bahaya betul lah. Bila mana zaman canggih ni, pergi masjid pun orang tanya saya, "Ustaz menyebelah Tesla ke tidak?" Apa pasal pula dia nak kena tanya menyebelah Tesla ke tidak? Dia punya pasal lah. Masalah tu bukan masalah saya. Sekarang ni nak main futsal, nak ride motor, nak pergi memancing pun payah dapat lesen. Itu abang-abang askar kita ni kadang-kadang mancing kalau kumpau pun sanggup beli ikan, sebab takut dikatakan mancing bunuh lain. Masya Allah, ini zaman-zaman fitnah tuan-tuan. Jadi sebelum pergi lebih jauh, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, setiap perkara dalam agama kita kena faham dan tahu. Orang putih, orang Melayu sebut definisi, kita kena tahu maksud dia, hukum dia. Pertamanya dah berpuluh tahun saya duduk dekat Negeri Sembilan ni, orang Labu tu masih ada yang sebut Maulud Nabi. Tu yang boleh. Punyalah banyak ceramah ustaz Maulud Nabi lagi. Kalau orang tanya tuan-tuan, maulud ke maulid, mana yang lebih tepat penggunaan dia? Saya kongsikan maksud dulu. Kalau maulid dengan MAULID lah, senang nak nampak maulid. Maulid itu adalah waktu kelahiran. Kalau maulud, MAULUD tu, maulud, orang sebut, bila sama maulud? Oh, Negeri Sembilan kan? Bila maulud Nabi ni? Maulud ini susuk tubuh atau mana-mana Nabi yang dilahirkan. Jadi tuan-tuan boleh tengok mana yang lebih tepat, 1 atau 2. Nombor 1 lah. Sebab yang kita sambut ni berkenaan dengan bulan Rabiul Awal. Bulan 12 Rabiul Awal, kalau lebih tepatnya kita sambut maulid. Maka itu adalah waktu kelahiran. Maka betulkan yang kita tak biasa sebut maulid. Sebab cucu kita pergi tadika pun dia sebut lebih betul dari kita. Takkan tu tak boleh ingat. Lagu pantun janda boleh ingat pula. Kemain ringtone ni tengah semayang, kuda yang mana tuan senangi dia. Hafal dia bila? Besok dengar. Nak pasang biar pasang depan. Jangan pasang belakang-belakang. Tapi takkan maulid pun sebut tak betul. Itu pertama sekali. Walaupun taklah berkaitan akidah, tapi kita ni biarlah tepat apa kita buat. Hatta nak bersolat pun kena ada ilmu dulu. Antara salah satu syarat nak terima ibadah kita, ilmu tuan-tuan. Tak boleh pakai ikut orang berwuduk, buat apa tu, dia basuh dan basuh, dia sambut dan sambut, takut tak ada pahala. Semayang ikut-ikutan pun tak boleh, dia mesti ada ilmu, ada kefahaman. Jadi sebut maulid Nabi atau maulidur Rasul. Biasakan yang tak biasa. Nombor 2, hukum dia. Ibu-ibu biasa tengok dekat TikTok, betul tak? Ya, orang tua ada TikTok, tak ada TikTok tuan-tuan. Sebab lotih tengok orang bergelek joget-joget. Ya, walaupun adalah ceramah-ceramah dalam tu, tapi banyak yang tidak-tidak. Saya ceramah sekolah-sekolah pun budak-budak TikTok aja joget. Sampaikan ada seorang doktor namanya Dr. Mala, viral Dr. Mala, Indian tu kan, dia boleh cakap Melayu fasih. Dr. Mala ni sangat marah bila mana dia tanya budak Melayu kita, nak jadi apa? Yang nak kerja cikgu, kerja askar, kerja yang bagus-bagus ni, kalau 10 orang tu seorang saja. Selebihnya nak jadi apa? Nak jadi pempengaruh, influencer. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ini generasi terbaru kita sekarang nak jadi influencer. Tak pandai pun tak apa, SPM gagal pun tak apa, yang penting duit banyak jadi influencer. Tapi influencer tu banyak benda yang betul, banyak benda tak betul lah. Ada yang jual barang kosmetik tipunya, ada yang buka auratnya. Jadi itu bukan satu pekerjaan yang dijadikan cita-cita. Contoh orang yang menjadi anggota tentera di perbatasan, dia ada kelebihan berbanding orang lain untuk mati syahid. Benda yang dikejar sekali. Wajib kita orang umat Islam yang mempertahankan perbatasan, niat kita buat ni kerana Allah Ta'ala, apa-apa jadi nak mati syahid. Memang betul, wajib tuan-tuan. Setiap hari kena, abang-abang, tuan-tuan yang ada depan saya, anggota-anggota, keluar pintu rumah, mesti niat, aku kalau jadi apa-apa, biarlah aku mati di jalan Allah Ta'ala. Paling kurang dipanggil syahid akhirat, yakni syahid kecil tuan-tuan. Di saat di perbatasan cari rezeki pula. Tapi teruknya saya ceramah depan berjuta orang sebab ada beribu sekolah, maknanya nak jadi influencer.
Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, kalau tengok dalam TikTok, dalam Facebook, banyak yang mempertikaikan maulid sampai sekarang. Betul tak? Kenapa sambut maulid beragak ini bid'ah, dolalah, sampaikan menerakakan orang pun ada juga. Seorang botol masuk neraka, tuan-tuan. Sambut maulid masuk neraka. Nampak gaya organizer lah antara terawal masuk neraka. Yang neraka paling bawah penceramah lah. Betul tak? Kalau macam tu lah hukumnya, tuan-tuan. Betul tak? Sambut maulid Nabi tak buat, neraka. Maksudnya organizer yang menganjurkan kau depan sekali. Yang paling dalam neraka tu penceramah lah. Dia bagi pencerahan. Laju, tuan-tuan, mulut orang zaman sekarang membida'ahkan orang lain. Tapi saya nak ceritakan hukum. Tadi dah definisi maksud hukum ni. Boleh tak sambut? Saya ceritakan setiap generasi, abang-abang, tuan-tuan dan puan-puan. Generasi yang pertama sekali, saya nak ceritakan ulama besar mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sebut apa? Walaupun perkara tersebut Nabi tak buat, tapi kalau masih bernaung di bawah sunnah, maka dia boleh untuk dilakukan. Apa yang kita buat? Poco-poco kau sambut maulid? Ibu-ibu, apa hukum poco-poco? Zumba. Dulu pernah difatwakan haram, betul tak? Dia haram bukan kerana tarian dia, tuan-tuan dan perempuan, tapi kerana perlaksanaan dia. Kerana di tempat terbuka bercampur lelaki perempuan, yang mana dia punya jurulatih pun lelaki, tengok perempuan berjoget, haram. Tapi kalau jurulatihnya perempuan, pesertanya perempuan, dalam dewan tertutup, tak ada seorang pun lelaki, berzumba lah sampai pagi, patah tiang pun tak apa, pecah lantai pun tak apa. Cuma slow-slow lah sikit lagu tu, kemainan rancak lagu yang kesian ibu-ibu. Sompot. Malam dah tak datang sambutan maulid dah. Kenapa? Pagi tadi poco-poco laju benar lagu lagu Korea pakai laju lah. Pakailah lagu belahan, lagu ketipang payung kau. Alah payung lah payung, ketipang payung. Barulah slow, lentok aja kan. Oh betul, lagu laju. Tak ada poco-poco. Tak ada perkara melibatkan judi haram, tak ada. Maka kalau dalamnya ada solat berjemaah tadi, ada selawat, lepas ni ada sedekah makan, betul tak? Ini antara ciri-ciri maulid yang bernilai ibadah. Pertama, ada solat berjemaah. Kedua, dibacakan ayat Quran. MC dah baca ayat Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat 21 suratul Ahzab dah baca. Dah dua ciri-ciri dah. Dia ada 5 ciri utama. Yang ketiga, dibacakan sirah Nabi. Saya akan ceramah bercerita sedikit sirah Nabi. Dan yang kompak, tuan-tuan dan puan-puan, ada sedekah makan. Ada sedekah makan, ada. Jangan main-main, walaupun bukan kewajipan, itu adat kita untuk bersedekah. Jangan cakap fisabilillah lah, datang dengan ceramah, balik singgah lah mana-mana makan. Pom-pom kono buat kot pasal itu. Jangan buat pasal, tuan-tuan. Bab makan ni orang Melayu sensitif, ibu, betul tak? Cuba tahlil arwah. Dulu zaman pakai jambar, betul tak? Pakai dulang tutup dengan suat khabar. Sebelum mula tahlil, acik-acik ni akan tinjau apa menu kuk kari pap dengan kuih apam lah, perlahan dia ratib. La ilaha illallah. Lauk tak sodak makan ni. Cuba buka-buka biryani kambing, duduk kat dalam kambing itu. 1000 kali pun selesai kejap aja. La ilaha illallah. Bergogar sampai rumah. Nasib baik tak runtuh rumah pesaka tu. Makan ni penting, tuan-tuan. Orang perempuan kalau lambat makan pun mood swing, orang putih sebut. Diam dalam kereta, rupanya lapar. Ada Johnny orang Tino kita ni, orang perempuan kita ni, lapar bahu laki gigit boleh tak nak gigit sebab lapar. Ada, tuan-tuan, nak menahan lapar. Jadi yang keempat, ada sedekah tak? Ada, tuan-tuan. Sama ada makan di sini bungkus, ada. Kita akan ada allocation ataupun bajet untuk makan. Yang kelima, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita dengar Nabi sebut orang yang paling celaka bila mana dia dengar nama aku, dia tak sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Di mana bid'ah lah? Saya belajar di Jordan, tuan-tuan. Jordan ni terkenal dengan beberapa tokoh yang keras dalam menghukum. Masa saya minta tauliah belajar agama, mantan mufti kita Datuk Yusof tanya saya, belajar Jordan ni kan sama dengan dot ni kan, bawa tahlil tak? Dia tanya. Baca Yasin tak kami malam Jumaat? Dia tanya benda-benda sensitif, tuan-tuan. Bahkan dalam soalan bertulis pun kena jawab. Kalau menipu kau tanggung dengan Allah Ta'ala. Ada juga berpura-pura, tuan-tuan, berpura-pura ahli maulid. Dia kerana sampur dan sambut maulid, dia kata. Gila juga orang zaman sekarang, tuan-tuan. Dia taqiyah, berpura-pura kerana sambut maulid. Letak selempang atas bahu, tapi di belakang dia orang yang benci dengan sambutan maulid. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi itu Imam Syafi'i cakap, selagi bernaung berpokokkan sunnah yang kita sebut, yang saya sebut tadi, silakan.
Bukan calang-calang Imam Syafi'i dengan kita jauh beza dia, jurang dia. Kita ikut mazhab dia. Apa lagi tuan-tuan? Kalau kata sahabat tak buat apa Nabi tak buat. Tuan-tuan, kau nak tak salah seorang mubasyirin yang mana yang dijamin syurga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdul Rahman ibnu Auf. Pernah dengar tak ibu-ibu? Dia saudagar yang kaya dalam sejarah sahabat, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman ibnu Auf, dia pernah balik rumah malam-malam, dia baca ayatul kursi dekat 4 sudut rumah dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 4 sudut. Nabi buat tak tuan-tuan? Pernah tak Nabi barang siapa balik rumah malam, Nabi bersabda, bacalah ayatul kursi di 4 penjuru? Tak pernah. Memang tak ada riwayat. Tapi dia buat tuan-tuan. Adakah dia masuk neraka tuan-tuan? Dia hujung namanya radhiyallahu an. Takkan dia masuk neraka tuan-tuan? Ibu-ibu, dia tu salah seorang yang dijanjikan syurga, Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman ibn Auf dia buat. Sebab tu kita kadang-kadang masuk rumah, ada yang antara sunnah baca suratul Baqarah, tapi kadang-kadang kita azan 4 penjurunya, kita baca Quran di 4 penjuru. Selagi bacaan Quran kita baca dalam rumah kita, tak ada masalah. Yang ni lagi besar sambutan Maulid. Jadi tak ada apa tuan-tuan. Dan ada seorang lagi tokoh ulama hadis, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama gelarannya Al-Hafiz. Al-Hafiz ni apa? Dia hafal 300,000 hadis. Dia cakap sambutan Maulid ni adalah perkara yang dibolehkan selagi mengikuti ada dalil-dalil yang berkaitan dengan syarak. Tak ada masalah. Dia bersetuju dengan dia penulis kitab Fathul Bari yang syarahkan Sahihul Bukhari. Dia kata dia setuju dengan sambutan Maulid. Ini 300,000 hafal hadis, yang nak lawan kata hadis Maulid bid'ah ni, yang hafal 3 je hadis ibu-ibu. Itu pun kalau buka telefon. Untuk telefon lupa. Apa tuan-tuan? Yang ni Al-Hafiz Al-Laptop dia panggil, atau Al-Googly. Ya, tengok Facebook, buka Google, kadang-kadang baca bahasa Arab pun tak tahu, tiba-tiba Maulid bid'ah, duduk neraka. Letih tuan-tuan. 3 je hadis yang hafal. Itu pun buka laptop, Al-Laptopi. Kalau tutup laptop, tak jumpa hadis 3 tu. Tapi ini Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala anhu, dalam kepala dia, dalam dada dia 300,000 hadis. Takkan kita tak nak ikut? Kalau tanya saya lah, Raihan Husni, kau nak ikut siapa? Ikut yang hafal 3 hadis Al-Laptopi ni, kononnya alim ulama ni, ataupun Ibnu Hajar? Saya pilih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malu tuan-tuan. Tapi benda ni jadi. Ada yang kutuk Imam Bukhari, ada yang kutuk Ibnu Hajar, ada yang kutuk Al-Imam Syafi'i, ada yang kutuk Imam An-Nawawi, kutuk ulama-ulama silam. Sedangkan dia ambil wuduk pun, basuh kaki pun tasyenggu lagi. Tahu tasyenggu ayah-ayah? Orang ambil wuduk ni dia macam betul. Ada yang tasyenggu, zap laju dia. Ala kadar, buka baik, waktu basuh kaki, ulu je kaki. Ada yang macam smartec, kau main laju, tak basah sebenarnya. Ada yang nombor 3 RFID, depan belakang, depan belakang. Yang tu penyakit was-was. Ya. Kita steady, kita slow je, macam zaman bayar manual, basuh kaki, wuduk, kena tenang-tenang. Itu ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah kalau nak tanya dalil. Orang tanya ada tak ayat Quran, orang kita akan tanya tuan-tuan. Nak makan nasi baca doa Allahumma barik lana pun tanya dalil. Padahal berdoa itu Allah Ta'ala tuntut kita berdoa. Dalil ada. Ada telefon canggih kan, boleh buka Quran. Surah Ibrahim ayat yang ke-5. Allah Ta'ala sebut apa di pertengahan ayat 5 surah Ibrahim? Wa dhakkirhum bi ayyamillah. Wa dhakkirhum bi ayyamillah. Kata Allah Ta'ala, ingatkan mereka, kita semua ni, dengan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat isteri. Isteri-isteri. Saya tahu sini abang-abang kita, anggota ni ada yang 2-3 orang ni. Antara tahu tak tahu tu wallahu a'lam. Sebab antara soalan popular dekat masjid, ustaz, ada tak doa nak lembutkan hati isteri? Lembut untuk apa bang? Lembut untuk sekian-sekian. Yang tu kalau baca macam mana pun takkan lembut. Susah tu. Ya, lihat. Tanya soalan macam tu. Yang orang perempuan pula, ada tak doa bagi laki lupa? La ilaha illallah. Dia lupa kau sekali kan? Ada yang minta doa macam mana bini tak nampak kalau kita nak keluar mengetih. Saya ajarkan baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda. Gurau je tuan-tuan. Orang ni sebulan suka gurau, betul tak? Dibaca apa tu? Pergi belakang bini tengah tengok TV, dia orang punya tidur dia ustaz. Tapi waktu nak buka tombol bangun dah. Dia bukan sebab ayat Quran tu. Perut dia dah konyang, bonek, ngomel rumah siang.
Saya kata ni kali nak dapat lesen keluar minum teh, main futsal, bawa dia keluar dulu, betul tak? Lepas maghrib bawa keluar. Boleh belau selai, tapi janganlah pergi kedai Mas Anwar pula, besar modal. Setiap kali main futsal kau dah umeh roti tuan. Jangan besok kan, dah dicinak kan payah. Nak ditunduk kan. Bawa pergi makan chicken chop, lamb chop. Bolehlah belau selai. RM50, RM60 pun banyak belau. Orang perempuan ni tak minta mahal dah. Sampai rumah acak-acak lah fikir ke bawah sikit, I love you. Dah lama tak I love you. I love you. Rupa nak main futsal pukul 10. Boleh lesen 2 jam jadilah. Lesen bosa tuan-tuan. Letak Facebook tu, geng lesen bosa GLB. Kawan-kawan saya lain ustaz GTB, geng takut bini. Kau tengok boleh lawan kau kata. Ini bukan cerita tipu abang. Saya ceramah di Baling Kedah, betul tak? Sana ramai bekas anggota kita, betul tak? VAT 69, komando-komando yang bertarung zaman komunis, betul tak? Ada yang darah terpecik di tangannya, komunis dia bunuh 2-3 orang, cerita macam tu. Tapi habis tu ceramah, saya ajak borak kejap kan kat meja makan kan. Bini dia berdiri peluk tubuh je kat kita. 69 tak 69, kau komando, kau beret, kau apa benda, baik daripada anggota polis, anggota tentera. Okey Ustaz, minta maaf, jumpa lagi ya. Belolah pergi kayak gitu. Tu tara-tara komando tu. Rupa bini lagi komando. Dahsyat tuan-tuan, tak bunyi apa-apa. Tak bunyi sebab tabuk pun. Bini macam tu ya, angkat terokong kat bahu. Itu habis gangster tu kan. Poluk tubuh sandar kat kereta. Kereta kunci. Aku start kejap ya, saya minta maaf, jumpa lagi Ustaz. Orang rumah saya memang tak boleh lama-lama. Takut dia tuan-tuan. Sebelum tu cerita darah komunis terpocik kat tangan saya, kat muka saya. Jadi komunis kita tak takut, orang rumah pun kita cuba tak takut, walaupun dia menakutkan. Paling-paling sopan pun ibu-ibu ni dia hantar cucu. Cucu tarik di belakang. Tok Wan panggil. Takut betul. Selipar berpusing-pusing, bertukar-tukar, kanan pergi kiri pergi kanan. Apa yang kau takut pun Duduk dalam hutan segala mak datuk jin jumpa pun tak takut. Sampaikan yang kat rumah tu takut. Wallahu alam, saya tak pernah tanya lagi sebab orang rumah saya tak garang kan. Cuma kadang-kadang slow dia bagi tu menakutkan juga. Slow dia bagi tuan-tuan. Ya. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, bila sambut maulid ni, pedulikanlah orang-orang yang cakap benda yang bukan-bukan ni. Lantaklah dia. Pedulikan mereka-mereka yang cakap tu. Sebab tak bawa untung dia kita. Dan bila saya sebut tadi ayat yang kelima surah Ibrahim, wa zakkirhum bi ayyamillah. Kita nikmat isteri besar, nikmat anak. Ini orang payah dapat anak zaman sekarang, banyak isu-isunya buat IVF, sangat susah. Alhamdulillah kita sebut. Sampaikan kita kata syukur ada anak seorang berbanding orang lain IVF berkali-kali macam kawan-kawan saya tak dapat anak. Ada orang semua anak perempuan pun dia mengeluh tuan-tuan. Sedangkan anak perempuan ni tak ada isunya pun. Itu fahaman jahiliah. Saya ada 3 orang anak perempuan tuan-tuan. Omak, adik perempuan, bini, anak perempuan 3 orang. Masya Allah, 6 orang perempuan. Anak buah seorang perempuan, anak adik saya 7 orang perempuan. Macam 70 orang je kot. Seorang nak makan tu, seorang tak nak macamnya, seorang tak nak macamnya. Nabi sebut dalam satu hadis, bila sahabat tanya, orang yang ada seorang anak perempuan, dia didik dengan cara yang dituntut agama, syurga untuk dia. Jadi kunci syurga untuk dia. Bila sahabat tanya, 2-3 orang macam mana? Sama juga kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada isu. Maka kita diajar bersyukur. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, nikmat yang paling besar yang kita wajib syukur. Ingat, ini wajib kita syukuri. Nikmat diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, kita tak duduk macam ni tuan-tuan, kita akan sembah manusia. Kita akan sembah patung-patung ulama silam contohnya. Kita akan sembah pokok, sembah batu, sembah candu, sembah bagai-bagailah. Apa yang kita buat, kita sembah balik. Itu yang akan jadi pada kita. Sebab itulah dalil ayat yang kelima surah Ibrahim, wajib kita mengingatkan orang yang lupa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan Maulid. Kejap Bang Edi boleh suruh lama betul ni. Boleh, kalau ini sampai habis tu boleh je. Alhamdulillah. Sonak Ramadan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut wa zakkirhum bi ayyamillah, kita jangan terikat. Ini kadang copet orang jadikan potong korek video ni. Jangan kita sekadar sambut maulid dalam bulan Rabiul Awal saja. Kalau tak sampai, pilihlah tarikh walaupun di luar bulan Rabiul Awal. Ada orang Johor tak dekat sini tuan-tuan. Saya ni sangat sayang dengan orang Muar. Tak sebut Muar tuan, orang Muar. Sebab saya banyak ceramah di situ dulu. Selepas Sultan titah, penceramah luar tak boleh masuk. Itu kuasa Sultan, kita tak boleh pertikaikan. Dah lama tak bagi. Orang Johor sambut maulid hampir sepanjang tahun. Dia tak berebut tarikh tuan-tuan. Ini tuan-tuan pun berlaga tarikh juga ni. Mujurlah tukar banyak kali, saya masih kosong.
Macam Jumaat baru ni sekolah 8 sekolah jemput saya nak ceramah. Semua nak pukul 8 pagi tuan-tuan. Macam mana dia nak korek badan dia 8? Ingatkan bondo lain dia pakai kabel. Rupa nak ceramah pun nak di kabel dia juga. Apa dia cakap tuan-tuan? Ustaz kita kena lama. Saya bayarlah lebih. Ustaz cancel lah, tangguh lah yang asal tu. 2 bulan dah booking saya. Sekolah Kebangsaan Seremban 2A booking 2 bulan sebelum. Ada juga yang cakap adjust lah, tangguh waktu lain. Itu bagi baik punya kos nak datang semua. Tak boleh tuan-tuan. Nak pilih tarikh lain, saya bagi option, diam, tak apalah, saya tak ada masalah. Sebab kita bukan sayang Nabi, ingat Nabi sekadar bulan Rabiul Awal. Maka kita kena lebih terbuka bab ni. Ini Masjid selalu berebut ni. Dia nak Khamis hari itu juga, Jumaat hari itu juga. Jangan, tanyalah Masjid Sunggala. Bila mana kat Masjid Kampung Sawah, dia boleh buat selepas waktu yang peak ataupun waktu puncak yang ramai nak. Ini kena didik dalam diri kita. Sayang Nabi hari-hari. Sebab tu masa saya setiap saat, setiap waktu. Sebab itulah saya masa belajar dekat Syria, Jordan, pensyarah Tuan Syekh saya, bila Maulid Nabi, mereka akan edarkan manisan dan juga gula-gula dan coklat. Bila tanya kenapa, ini tanda kita ingatkan kasih cinta kita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari tu saya beli coklat Cadbury, bawa pergi sekolah SMK Seri Sendayan, Feda Sendayan, bagi budak-budak coklat. Sebab kita rindu guru-guru kita, kita buat macam guru-guru kita. Bawa robot budak nak coklat Cadbury, orang perempuan suka coklat, bawa robot. Dan bagi duit kat budak-budak yang jawab soalan. Sebab di sana kalau sambut Maulid besar-besaran, qasidah sekali. Macam-macam qasidah lah. Ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi, ataupun Talama ashku gharami ya Nurul Wujud. Qasidah. Kemudian siapa nama Muhammad, sila bangun bagi duit. Semua budak bangun nama Muhammad. Sebab orang Arab kalau tak tahu nama kita, walaupun nama saya Raihan, dia akan panggil ya Muhammad. Wahai Muhammad, ya Muhammad. Betapa tingginya nama Muhammad di negara Arab. Dan Malaysia pun macam tu, betul tak? Cuma Malaysia dipendek Mat pula. Astagfirullahalazim. Macam-macam mat di kampung saya. Mat tua, mat ni, mat dah. Sampaikan amat antu pun ada. Bayang tuan, punyalah marah kakak-kakak pakcik ni. Orang panggil dia dari dulu, daripada kecil sampai lah dah tua ni, umur 60 tahun dah, Ahmad Antu. Apa jahat pun orang tu, Ahmad. Sebut betul-betul Ahmad ke Muhammad ke, memang terkenal nama tu. Tapi kalau buat kat Malaysia lah, siapa nama Muhammad, atuk budak pun bangun juga asal. Ramai Haji Ahmad, Haji Muhammad, habis duit kan. Tapi dia buat macam tu tuan-tuan. Maknanya siapa mereka? Pensyarah syariah, profesor madya, pakar fiqah, pakar akidah, pakar hadis, sambut Maulid. Yang tak berapa pakar, ikut Syekh Google. Orang ikut Syekh Google ni akhirnya jadi Syekh apa tuan-tuan? Jadilah Syekh Tan. Tadi Syekh besar, Syekh Kabir tu, jadi Syekh Tan. Itulah dia. Semua bid'ah, latih. Sedangkan benda ni dah lama dibahaskan. Itu hukum dia. Untuk pusingan pertama, pencerahan ya. Jangan bagi saya bercakap, orang perempuan pun kalah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Itu dia. Saya suruh intro je. Dia punya intro dan habis dah, kita habis terus saja. Okey. Jadi alhamdulillah. Okey, tadi saya bertanya dengan pihak penganjur, bang, bagi masa dekat kami ni berapa lama? Dia kata ikutlah. Nak azan dulu ke macam mana? Boleh teruskan tadi saya tanyalah pihak penganjur nak bagi saya buku apa. Lepas tu dia kata ikut abang lah. So kalau ikut kita sampai 11.45 boleh? InsyaAllah. Boleh je tu. Saya cuti. Bila sebab 11.45 mula ketuk lutut dah, saya tak tahu kenapa lah kan. Okey, tak apa, insyaAllah kita akan cuba habiskan dalam 8.45 macam tu lebih kurang So kita akan tutup 15 minit lebih kurang pukul 9 macam tu insyaAllah. Okey, jadi itulah sikit pengenalan dan juga daripada permulaan tadi. Mungkin sebelum ni kita tak kenal, mungkin kita nampak dekat TV, dekat media sosial, dekat majalah dan sebagainya. Hari ini kita dapat kenalan dengan PU Pencetus Umar Raihan musim yang terakhir 2016 tu adalah pencetus rumah yang terakhir. Okey, jadi itulah sedikit pembukaan dan macam mana belum lagi kita masuk ke sirah-sirah Nabi dan apa maksud sebenarnya Rasulullah merindui kita, kita merindui Rasulullah. Okey, itu baru intro berkenaan dengan Maulid. Okey, pasti kita dah dapat ilmu malam ni supaya kita jangan sebut lagi Maulud lagi senanglah kita senang cakap, jangan buat habis cerita. Okey, kita sebut Maulid
Maulid ataupun Maulid Rasul. Okey, dan juga PU tadi ada berkata beliau pernah belajar di Jordan, di Syria, dan orang-orang sana ni agak, kalau yelah kita fahamlah agama kita, nabi kita dan juga agama kita muncul di sebelah-sebelah sana kan, di sebelah Arab. Sebab itulah mereka lebih dapat bulat-bulat lah benda tu kan. Memang betul. Okey, orang-orang sana tu betul-betul dia mendapat kelebihan mereka dekat sana tu, betul-betul dia dapat ilmu yang betul bulat-bulat. Pasal sejarah tu bermula dekat sana. Dan sebut sikit pasal macam Syria dan sebagainya, saya ada sedikit pengalaman lah untuk kita share kan. Saya dululah sebelum zaman-zaman PKP dulu, kita ada join bersama dengan sukarelawan. Okey, saya bersama dengan Malaysia Lifeline for Syria dan juga bersama dengan MAPIM, bersama dengan MAPIM Negeri Sembilan. Saya rasa sebelum PKP tu masjid ni pernah tak ada imam-imam Syria daripada MAPIM dan sebagainya kan. MAPIM tu Negeri Sembilan ni kita yang handle, bawa imam-imam daripada Syria. Yang mana datang daripada Gaza tu, kita tak boleh kata dia datang daripada Gaza, dia mungkin datang daripada luar. Sebab setiap kali bulan Ramadan, pintu Gaza tu akan ditutup oleh Zionis ni lah. Jadi mereka ni mungkin daripada Turki, daripada sebagainya, yang bawa ke sini, dan kita bagi dana sikit pada mereka, dan mereka pergi setiap masjid untuk imamkan solat tarawih. Okey, semenjak PKP ni memang kita dah susah nak dapat mereka lagi lah. Okey, untuk pengalaman lah bersama dengan mereka, seperti Piu cakap tadi, orang-orang sana ni agak macam mana mereka belajar dan sebagainya. Pengalaman saya bersama dengan mereka, walaupun saya belum lagi pergi ke tempat medan-medan bermasalah mereka tu kan, macam seperti contoh Syria, Palestin, dan waktu itu tengah famous dengan Rohingya dan sebagainya. Mereka memang, kita selalu dengar tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu nampak kat dalam media sosial, kita nampak gambar dia. Saya pernah berdepan dengan mereka, kita bawa jadi pengiring mereka, bawa pergi ke satu tempat. Okey, saya nak cerita sikit lah pasal yang Piu kata orang-orang Jordan ni, orang-orang Syria ni agak-agak tough bahagian agama ni kan. Saya bawa dia, saya nampak dia, imam ni muda je, 25, ada yang daripada Gaza tu 18 kan, tapi dah jadi imam yang betul-betul yang boleh, patutnya dia punya bacaan dia segala-galanya betul-betul perfect lah. Sepanjang contohlah, saya satu malam tu saya bawa dia ke Masjid Qalbilah lah, perjalanan dalam 1 jam daripada Seremban macam tu. Mereka call makcik-makcik ke pakcik ke, contohlah dia call mak lang dia call mak lang dia membaca satu surah, dia bacalah apa-apa surah apa-apa ke, dia baca. Saya ingatkan dia buat apa, dia menghafal ke apa, tapi saya dengar ada suara budak-budak dalam video tu. Okey, saya dengar ada budak-budak dalam video tu. Lepas tu bila dah habis, saya pun cakap, tanya dia, call siapa? Dia kata dia call, ni contohlah, dia call mak lang dia dekat Syria, dia suruh mak lang dia komen, dia baca tu. Saya cakap, ya Allah, tak pernah terfikir kita kat Malaysia ni. Ada pernah tuan call Pak Mak Lang kat rumah, kat kampung, Mak Lang dengar saya nak baca Al-Fatihah ni, betul tak betul? Memang tak lah. Okay, bermaksud Piu tu cakap tu orang-orang sana tu betul-betul dengan, walaupun negara ni bermasalah, okay, tapi diorang tetap kental dengan agamanya, dengan inilah segala-galanya lah. Okay, jadi kita dekat sini telah diuji, baru-baru ni kita diujikan dengan masalah beras dan sebagainya. Ya, betul, saya faham, kita pun terasa dan sebagainya. Tapi ingatlah tuan-tuan perempuan, macam mana sekalipun dekat negara kita ni, alhamdulillah, syukur sangat-sangat, walaupun macam mana sekalipun beras naik harga, ada jugalah makanan dekat depan kita ni. Seperti yang saya cakap tadi tu, saya banyak pengalaman mengikut mangsa-mangsa pelarian ni semua. Diorang ni sangat-sangat, saya tak tahu macam mana nak cakap lah. Lebih-lebih lagi kalau Arab ni kita nampak dia orang masih handsome lagi, Ustaz. Yang macam ala Rohingya ni semua, bila depan-depan, ya Allah, yalah, ya masalah mereka tu tetap masalah mereka lah. Tapi macam mana dia orang tu, saya dapat video dulu, kita orang bersama-sama dengan abang-abang nasyid daripada Kumpulan Hijaz. Saya tengok video yang live, dia pergi ke sana bersama dengan ahli ekspedisi, bersama dengan Farah Fauzana dan sebagainya. Depan mata budak kecil makan pasir sebab tak ada makan. Budak kecil, dia kutip roti, sebut roti tu jatuh kat pasir, dia ambil pasir, dia makan. Tu saya cakap,
Macam mana sekalipun kita tetap bersyukur kita tinggal di Malaysia ni. Okey tuan-tuan, boleh saya selit-selitkan benda-benda macam ni bagi kita bagi semangat. Okey, sambil-sambil kita menyelam kita minum air ya Piu ya. Okey, jadi kita teruskan dengan kita punya tajuk pada hari ni. Baru nak tajuk. dah dekat 40 minit dah kita kat sini baru nak tajuk. Okey, ya Rasulullah, kami merinduimu. Okey, orang cakap tak kenal maka tak cinta. Selalunya lah. Okey, kita punya peribahasa kita. Macam mana kita boleh rindu dekat Rasulullah padahal kita tak pernah jumpa dia? Padahal bukan kata kita. Kalau kita sekalipun ada nenek moyang kita yang 5-6 generasi macam saya ni, orang kita Teluk Kemang, saya dah generasi ke-7. Asal-asal pembuka Teluk Kemang dulu tu, kita nenek moyang kita pun rasa tak pernah jumpa Rasulullah. Okey, yang atas-atas lagi kita tak pastilah. Okey, ni bermasa kalau 1400 tahun dulu tu, itu kita tak pastilah, jauh sangat tu. Kalau setakat 6-7 pun kita tak pernah jumpa Rasulullah. Tetapi kenapa kita asyik cakap Rasulullah, kita rindu Rasulullah? Padahal selalunya bila ada perkataan rindu ni, pasti dikelilingnya macam tadi MC kita cakap, ada cintanya, ada kasih sayangnya, ada love ni dan sebagainya, baru datang rindu. Tapi kita selalunya nak rindu mesti kena ada jumpa seseorang. Contoh, saya jumpa abang-abang ni, lepas tu nanti kita rindu bila dapat jumpa lagi. Tapi padahal kita tak dapat, kita tak pernah jumpa pun dengan susuk tubuh Rasulullah. Tapi macam mana kita nak menterjemahkan Rasulullah, kami merinduimu, sudah pastilah dengan pengorbanan dia, dengan jasa dia dan sebagainya. Jadi Piu boleh terangkan sedikit lah. Okey, kita kupaskan sedikit. Macam saya cakap tadi, kita tak pernah jumpa, tapi macam mana kita boleh merindui Rasulullah dan kita perlu merindui Rasulullah. Silakan Piu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kali pertama saya forum tak ada soalan tuan-tuan ya. Saya tunjuk kat abang ini, tak ada soalan nak cakap ini gila betul ni. Dan bukan mufti. Memang tak ada soalan ya ibu-ibu, cuma dia kata berkisar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam biasalah bila ikut lori lambat saya dinilai ikut jalan yang baru ya, ke Bagalalang tu kan, dia ada jalan apa Lukut semua tu kan. Jalan tu walaupun kereta banyak tapi tak jam, sebab ini highway jam. Sebab tu kita kena buat homework. Kalau ikut highway tadi plus domam. Senawang PD nak ke Pedas Tinggi Melokek tadi pukul 6 tadi, 6-5 minit tadi. Jadi tak cerdik kalau ikut situ tuan-tuan. Walaupun dalam Waze ni, Waze pun tak tunjuk akses situ. Dia suruh ikut nilai naik Kota Serimas semua tu, ikut jalan ni. Memang boleh sampai orang buat angkat takbir rakaat pertama. Jadi apa saya buat sambil lori-lori lombak tu kan, dia pun maki kau, marah kau, tak guna juga. Bacok lah tuan-tuan, tak sekolah bacok. Kita kena ada persediaan. Tapi bila Abang Eri tanya tentang rindu ni, pertama saya nak sebut dekat ibu-ibu dan ayah, wajib kita rindukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab 1400 tahun yang dulu dia dah rindukan kita. Dia bukan rindukan sahabat di depan mata, merindui orang yang tak ada depan mata. Kita tak terbuat tuan-tuan. Lain lah kita pernah hidup dengan orang tu, dia meninggal, kita rindu. Yang ni tak jumpa pun tapi Nabi dah rindu. Dalam riwayat yang sahih, saya suka kongsikan riwayat ni. Nabi berada di depan para sahabat, Nabi menangis, keluar air matanya. Nabi sebut, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindukan aku punya saudara. Ikhwani ni saudara kan, macam dekat masa Ikhwanul Muslimin tu kan, saudara Muslim Brotherhood ataupun saudara muslimin. Jadi Nabi sebut ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu akan ataupun aku rindu dengan ikhwan aku. Mana ikhwan ni saudara tuan-tuan, keluarga, kerabat. Sahabat tanya, sebab sahabat berada di depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, para sahabat tanya apa? Alasna ikhwanak. Sahabat kata, bukankah kami ini saudara kau ya Rasulullah? Alasna ikhwanak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum ashabi. Kamu semua ni memang aku anggap sahabat. Bal antum ashabi. Tak boleh dinafikan sahabat. Sahabat maknanya memang rapat. Kalau sahabat macam ni, kalau saudara macam ni tuan-tuan, ini pegangan saudara. Nabi kata, ikhwani, yang aku maksudkan, aku menangi, aku rindu, ikhwani, saudara mara aku ni, humul ladhi lam yarawni. Mereka yang tak pernah tengok aku pun. Walakinnahum yu'minuna fi. Akan tetapi mereka boleh beriman dengan aku. Maksudnya siapa umat Nabi yang tak pernah jumpa Nabi selain daripada sahabat, mereka ni Nabi rindui lebih daripada sahabat yang berada di depan mata 1400 tahun lebih yang dulu. Kita ni bila sebut artis Zaitun Sami'on, kemarin sobak tengok kehidupan Zaitun Sami'on, tak apalah, sian dia.
Tapi bila sebut tentang Nabi, tak ada kesan. Kita kena tuan-tuan, lagi-lagi bila ceritakan tentang kesusahan baginda Nabi SAW. Antara yang penceramah lupa ingatkan, kalau bab kelahiran Nabi, saya sebut ni bukan suruh bergaduh ya. Kita sambut Malaysia, kita pegang 12 Rabiul Awal, betul tak? Pendapat banyak tuan-tuan, tak ada kesepakatan pun. Ada yang sebut 9 ni popular ni, antara yang kuat 9 sebenarnya. Ada yang juga sebut 10, dan yang popularnya 12. Tapi yang pasti masih dalam bulan Rabiul Awal. Itu pasti Nabi lahir bulan Rabiul Awal tahun gajah. Tapi yang pasti confirm sepakat ulama, tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga di bulan Rabiul Awal, 12 hari bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah Nabi wafat. Selepas subuh 12 Rabiul Awal, matahari nak mula naik. Itu yang kita lupa. Dan itulah kehilangan terbesar umat manusia bila seorang lelaki yang paling berpengaruh dekat dunia sekarang, walaupun susuknya dah tiada, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa saya nak sebut? Orang kita nama Muhammad pun dianggap koman. Ada tuan-tuan? Tak payahlah ustaz, koman dah nama, ataupun nama-nama adik-beradik saudara mara Nabi. Orang datang jumpa saya, ini masalah orang kita, ibu-ibu minta dan bagi nama anak, lepas tu kau komplain ke dan balik, kau bagi duit apa? Ustaz, tolong bagi nama cucu anak. Saya ni diajar oleh guru saya, Allahyarham Syekh Faiz, adik kepada Syekh Murtada dulu, mantan mufti kita. Dua-dua tu guru saya daripada kecil belajar dengan dia. Ayah atuk bawa pergi rasah semua. Kemudian orang bidi kuatlah ikut Allahyarham Syekh Murtada, Syekh Haji Ahmad. Dia ajar saya nak bagi nama anak kena bagi 3 pilihan. Kalau dulu ahli keluarga saya, kalau Allahyarham Syekh Faiz dia bagi nama, kita akan ambil atas sekali, walaupun boleh pilih mana-mana. Saya akan bagi 3. Tiga-tiga dia reject Apa koman bona nama ni? Kau minta kat Den, lepas tu kau komplain balik. Dia ingat mudah cari tuan-tuan. Kita semak tata bahasanya, kita tanya dekat ustaz kita. Bahkan kalau ikut adabnya, cara yang betulnya, kita buat istikharah. Ingat nak kahwin dia buat istikharah. Sampai dia reject. Koman dah lama, orang lama dia. Contoh Abdullah. Abdullah ni salah satu nama lelaki yang Nabi sukai. Abdullah dan Abdul Rahman. Sampai ke orang kita, koman lah akan panggil dolar-dolar dia orang kan, gitu fikir. Dolar. Nama Muhammad kan panggil Ahmad. Ahmad, kita yang silap. Nama Muhammad lah paling senang panggil sepatah, betul tak? Betul. Sangat susah orang kita. Jadi saya dah berbulan, hampir setahun lebih, saya berhenti daripada bagi nama anak orang. Kadang-kadang kita dah bagi cantik, tiba-tiba nak tambah Peter lagi ujung. Mampu Muhammad Peter pula ujung. Minta maaf ya orang yang luar Negeri Sembilan, kalau diorang mampu ni. Mula-mula isteri saya kahwin dengan saya kan, kenapa? Guna mampus. Saya kata kalau mampus, ia kasar. Tapi kalau orang Negeri Sembilan, mampu itu adalah habis. Betul tak? Mampuilah kau ustaz jumpa kau. Maknanya habislah kau ustaz jumpa kau nanti. Mampuilah kau. Mampu itu habislah kau. You are finish, kata. Jangan, sebab tu kepelbagaian bahasa ni kena ambil tahu tuan-tuan. Nombor 2, berambui. Mak saya, bila ni saya contoh daripada kampung Labu, nak pergi ceramah PD, burak-burak dengan dia, dah lambat pukul 6. Kau bila nak pergi ni? Berambui dah cepet. Tak kata rumah saya. Mak suruh awak berambus ke? Dia kata. Berambui ni suruh pergi cepet. Kadang lambat sampai, betul tak? Itu tanda sayang. Orang Negeri Sembilan yang tu sayang sayang lain macam. Kadang-kadang cucu datang, Nek, atuk minta tolong buat kopi. Orang tu baru nak mampu ini, nak kopi je. Tapi buat, sayang, betul tak? Tak adalah minta mati dah. Cuma orang tua mengena-ngada masuk kan. Orang Negeri Sembilan sweet dia lain macam. Orang dulu aku kau laki bini, betul tak? Anak dengan mak aku kau. Kawan saya kat rumah tu, mak anak aku kau. Saya tak adalah. Saya kadang-kadang Dan, kadang-kadang abang. Sebab tu kita kena terangkan. Dah orang ingat Negeri Sembilan ni kasar. Itu satu, orang takut kahwin Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan kasar. Nombor 2, orang Negeri Sembilan tak tinggal apa pun kalau kahwin dengan perempuan ni. Mana ada kaya-kaya tu. Kaya kahwin Negeri Sembilan. Dia orang luar, dia buka kedai kat Negeri Sembilan. Sehari 1000 kopi roti canai. Apa ada tu? Sampai tak tinggal apa dah ada tuan-tuan. Mitos yang banyak, betul tak? Tapi sebenarnya Islam menggalakkan kita kahwin kepelbagaian ni supaya mengembangkan lagi berkenal-kenalan antara wa qabaila li ta'arufu. Dalam surah Al-Hujurat Allah Taala sebut tujuan dijadikan berbagai-bagai berpuak-puak bersuku-suku ni wa qabaila li ta'arufu, untuk berkenal-kenal. Joni saya tak cerewet makan. Pergi Kelantan, saya lagi teruk dia orang Kelantan makan. Sebab apa? Lauk kalau makan tom yam rasa tak cukup ni, budu tu saya curahkan jadi kuah. Tak kojut mak mentua. Lepas tu kena gout padan muka kau. Ya, saya tak ada penyakit lain tuan. Gout, asid urik tinggi.
Doktor tanya kerja apa? Saya kerja motivator lah. Saya cakap lah, saya ustaz. Ini penyakit ustaz-ustaz orang masjid dia. Mana kita kena cut our sugar, potong gula, jogging sehari 3-5 km, air kosong 3 liter sehari, baru letak kono. Kalau tak kono gap ni macam hilang kaki tuan-tuan. Angin kiper pun boleh jadi bongi kita, sakit. Ya. Penyakit orang kaya tapi tak kaya-kaya tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu dalil nak mengatakan kenapa kita wajib rindukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sebut Elvis Presley lah, Biduanita Saloma lah, Piramli, kita rindu, betul tak? Tak salah, kita minat. Tapi yang ni kita perlu rindu di atas segala kerinduan. Cuma jangan terpedaya. Pantanglah orang tu mengaku keturunan Nabi, muka handsome, mengelupu orang perempuan komen. Dari segi keabsahannya kan, ketulinannya pun masih dipertikaikan. Orang tu tak boleh masuk Negeri Sembilan. Malah sesuatu nama orang perempuan baling saya batu belakang. Dan minat tu ustaz, baling batu. Dia Negeri Sembilan tak dapat masuk. Dia dapat pergi mana negeri, Kelantan apa semua tu kan. Dia Patani dia pergi. Tak kisahlah, tapi jangan kita sebab kerana rupa handsome, tak, Nabi jauh lebih handsome daripada tu. Ukuran keturunan Nabi ni bukan sebab handsome. Kalau kita tengok Habaib dari Yaman tu, itu keturunan Nabi tu, Sayyid tu. Orang panggil Habib Umar, Habib Atas semua tu. Tak adalah putih merah kulit tu, dia dah campur, dia gelap sikit belah sana. Tapi keturunan Nabi ilmunya tinggi. Tapi bila tengok pipi merah, naik kuda pula, orang perempuan koja nak selfie. Saya tengok video ini baru seorang muncul pun, belum dajjal lagi tuan-tuan. Jadi kita bukan tengok tu. Kalau saya duduk dalam majlis, antara yang saya suka Habib ni, antaranya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dia Habib yang berilmu, sedang buat PhD, dah siap buat PhD dia. Dia alim tafsir, dia alim hadis. Dan dia tak kojo pukul alat muzik, qasidah saja, tidak. Dia keilmuan. Ini salah seorang yang saya ambil ilmu daripada dia, walaupun tak banyak mana. Yang lain tak. Dulu di Malaysia, datang buat qasidah pun bayar sampai 200-300k. Pening pula. Sedangkan orang Malaysia qasidah pun sedap kan, budak-budak tahfiz kita. Ini satu pembaziran. Dan kita tak boleh tuan-tuan. Kalau macam mana pun kita cari yang berilmu dulu. Maka kita sayang susuk baginda Nabi SAW dengan kita kaji, dalami sunnah cara kehidupan baginda Nabi SAW. Ini kita sunnah yang palsu pun kita amalkan lagi. Apa dah ibu-ibu? Contoh saya bagi 2-3. Pertama, makan kunyah 40 kali. Ku ado lagi memang harulah. Bawa tasbih makan 1, 2, 3. Islam tak ajar buang masa semata-mata untuk makan. Jadi itu bukan sunnah. Sunnah ni mengunyah makanan sehingga selamat untuk ditelan dan tak berlama-lama. Kita kecil-kecil dulu 40 kali kunyah, itu tak terpakai. Kalau sayang Nabi, kita betulkan benda tu. Nombor 2, bila orang sebut berhenti makan sunnah 3 kali sendawa. Gila ke tuan-tuan? Gila. Sebab apa gila? Ada orang dah 3 pinggan dengan kari kambing pono pun sendawa belum beli. Banyak saya jumpa tuan-tuan. Dah lah tu kawan yang usik kan. Dan baru sekali sendawa. Masalah dah 3 pinggan, takut besok naik kursi roda. Tak ada. Nabi ajar berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita belajar bab berhenti makan sebelum kenyang ni, masuk makanan dalam tekak kita, dah rasa sedapnya tu, rasa pelisanya tu, berhentilah waktu tersebut. Maka kita dah rasa kesedapan dia. Jangan tunggu dah tersandar, dah nak terbelahak, nak terjeluek, nak terkeluar, nak terjeluak, baru nak berhenti. Nak tunggu sendawa 3 kali. Ada orang yang memang payah nak sendawa. Apa lagi? Yang ketiga, saya pernah pergi ke loket restoran pada Tom Yam. Budak tu nak ajak bapaknya berburak, tempeleng dia bapak, dia ketuk kepala. Sebab apa? Makan jangan bercakap. Nabi tak ajar makan bercakap, tapi dia main telefon. Makan keluarga, dia main telefon. Saya pergi ceramah budak sekolah rendah, semua angkat tangan ramai. Ayah saya memang macam tu ustaz, kami makan main telefon. Sebab tu anak-anak zaman sekarang, kita sibuk benar dengan telefon kita. Meja makan, dompet tidur, dalam kereta kalau boleh elakkan. Lain lagi ada anak dan bini kita, berburak lah. Biarlah mencecer pun tak apa. Lempang. Jangan makan, tapi dia main telefon. Sebenarnya para sahabat mengikuti Nabi kita SAW. Makan adalah waktu yang digalakkan berbincang. Lain lagi benda akhirat, kekeluargaan, bincang. Tapi adalah garis panduan dia. Pertama, bukan benda yang lara, yang haram, mengutuk orang, membawang orang. Ini dalam makan bawang, membawang orang pula tu parah. Cerita pasal keluarga, macam mana biasa, tanya isteri penat ke tempat kerja ini,
Yang kedua, jangan sampai tersombong nasi kat muka orang. Tenang-tenang tapi borak. Sebab apa ibu-ibu? Ada tak orang yang sedih depan makanan? Lamb chop wagyu, sedih senang wagyu. Tak ada tak. Lebar senyum mak kita dapat makan wagyu. Walaupun balik habis, tersolid sana tersolid sini. Ya, wagyu tu daging yang mahal tu. Loket Menate tu tuan-tuan. Tak kojut tengok harga, cukuplah sekali. Lain saya makan orang belanja, saya makan sekali duit sendiri tu RM80 sekotor, minta well done sekali berdarah lagi. Tak dapat nak makan tu. Well done patutnya mana ada darah. Nah, pula saya owner kan betul, tapi saya malah komplain, tak suka nak komplain ni. Berdarah lagi. Tapi ingat dia, nak order tu dia sampai takat well done tu, jangan congratulation pula. Orang tanya nak bakar macam mana daging ni? Congratulation ni. Dia sampai well done tu. Makasih. Jangan bravo pula tak ada. Dia well done, medium, well done atas sali. Mana bakar sempurna? Tak ada tuan-tuan. Makan bercakaplah supaya kita dapat mengeratkan silaturahim. Tapi ramai orang tak kasih bercakap. Dan saya nak bagi satu kisah. Kisah ni mungkin ada ustaz dah cerita. Kisah ni bila mana Nabi berbuka puasa. Buka puasa tuan-tuan. Dengan para sahabat yang mana yang duduk sebelahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali duduk sebelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, buka puasa makan buah tamar. Dan mereka akan makan tamar dan kumpulkan biji di sebelah mereka. Sayyidina Ali ni bukan saja berborak tuan-tuan. Dia ambil biji tamar yang dia makan dah banyak tu, dia letak dekat tompet biji tamar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu dia bergurau. Dia kata, "Ya Rasulullah," sahabat pandang, "banyak kau makan tamar, tahu betul kau makan. Adakah Rasulullah lempang kau, marah kau, laknat kau?" Tidak. Rasulullah kata, "Yalah, dan makan banyak. Tapi kau lagi buruk makan. Sebab kau makan tamar dengan biji-biji kau tolan." Nabi pun dia paling-paling senyum, nampak semua gigi, mana dia bergurau lah tuan-tuan. Jangan serius pun lah. Ini mutang-mutang lah kau jual arkitek bini laki engineer, 1 + 1 2. Tak boleh buat bergurau. 1 + 1 mesti 2 dia tu. Sedangkan kadang-kadang bini nak bergurau, 1 + 1 me and you dia. Lama kan, tak hangat kan. Ingat ayah-ayah, dosa besar suami 2 apa dia? Lupa tarikh lahir bini, lupa tarikh anniversary. Oh, jangan main-main. Sonyak macam seharian. Saya belum pernah terkenori, memang letak alam setiap tahun. Sebab Lotih jadi kawan saya. Dia kawan saya imam. Dia tiap-tiap kali sebelum subuh, dia akan pergi bersajid, dia akan cakap kat bini dia, "Sayang, abang pergi dulu, I love you." Satu hari tu dia tertinggal benda tu. Itulah punca dia. Seharian bini tak cakap dengan dia. Yang dia ni tak nak bertanya tuan-tuan. Pergilah nego elok-elok. Dia teka, dia main teka-teki. Apa dia buat? Dia sapu sampah. Ponek nak sapu sampah kan. "Sayang," tak layan juga. Mana bukan sebab sampah banyak kat rumah. "Tolong basuh baju sidai sekali." "Sayang, abang sidai baju." Pun muram juga. Dia dah tokor 2 kali. Ponek lah betul tak? Yang ketiga siap masak gitu, pakai peran masak. Idam tak makan dah, mengajuk lagi. Mana bukan sebab dia ponek kat rumah. Dan sekali tanyalah. Kan baik tanya di awal. "Apa pasal awak macam ni?" "Awak tu pergi subuh pagi tadi tak sebut I love you ke saya. Dah tak sayang saya." Parah. Letih ibu-ibu ya, letih perempuan ya. Jangan main-main. Maka kita ingat ya, itu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu. Bila kita buat sesuatu kita rindu. Sebab itulah nama anak orang sebut Aisyah. Tapi sebenarnya kalau kita dengar tengok hadis pun an Aisyata, kita sebut Aisyah. Bagi nama anak Aisyah ni maknanya kita ingat ini anak Nabi, ini isteri Nabi. Ini orang perempuan yang paling banyak riwayat hadis. Fatimah itu bukan koman. Itu tanda kita rindukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar qasidah menangis pun cukup baik. Kita pergi raudhah pun kita menangis sebab teringatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini terbalik. Saya bawa jemaah umrah. Betapa handanya orang perempuan Malaysia ni terkenal pada peniaga di Mekah. Dia tawar barang walaupun itik dengan ayah bercakap, dia boleh tawar sampai harga gila tuan-tuan. Sampai kan orang Yaman tu cakap apa saya, "Jangan bawa lagi lah jemaah Malaysia perempuan sini." Sebab apa? Ambil barang dulu, letak duit, halal. Gila tuan. Barang RM200, bayar RM30, dia pegang sesiap barang. Dah halal, ambil lah. Jangan kekak, jangan. Ambil lah. Handa orang perempuan Malaysia. Terkenal orang paling handa nego kat sana. Ini pengalaman saya. Saya pergi kota Taif bawa jemaah. Ada kilang minyak wangi, betul tak? Kilang minyak wangi Ros. Penjaga itu Arab. Sebab sekarang Arab Saudi dia dah terbuka di bawah Prince Muhammad bin Salman. Dia punya Perdana Menteri baru, putera mahkota dia, MBS Muhammad bin Salman. Perempuan boleh kerja. Ada perempuan Arab, ada lelaki Arab. Kita orang lelaki cakap dengan perempuan, jangan cakap Arab. Dia pada 200 rial minyak wangi dapat 150 ibu-ibu. Makcik-makcik jemaah ni tak puas hati, minta 100 Ustaz. Kita pun senyum lebar sikit lagi, 100 rial. Dapat 100 rial. Sebab orang Arab dia kagum orang Melayu boleh cakap Arab.
Lepas tu kata, minta 80. La ilaha illallah. 80, saya bunuh. Pergi minum teh kat belakang, teh-o pudina. Akak pergilah, makcik pergilah tawar. Sekali dia datang macam ni, ada peluk minyak wangi lah. Tengok ustaz, nama je belajar Jordan cakap Arab. 100 rial pun tak boleh minta turun lagi. Nampak kita orang, 70 rial sekotak. Gila betul lah orang Melayu ni. Dia lantak orang Mekah pun tewas. Sedogi-dogi Quraisy tu, orang Yaman keluarga Abrahah tu tewas. Pakistan lagi lari lah kan. Kau kakak manis, aku ambil harga 30 rial satu. Oh, kau tahu kakak manis pahit tu. Itu tak, kadang-kadang rindu kita tu tak sampai sebab tujuan kita macam tu. Sebab itulah saya pernah dengar Ustaz Abdul Somad nasihatkan, walaupun mutawif, orang yang pergi bawa orang tiap bulan, tiap minggu, kena rasakan setiap kali pergi tu ada rasa rindu, ada rasa kali pertama. Jangan rasa macam itu kampung dan rumah kita, pergi dan balik semata-mata tak ada rasa. Dan orang lelaki pula, apa pesanan-pesanan saya bawa jemaah pengalamannya dalam dekat KLA, macam ni komod rokok dan heleh. Saya tekad nak berubah Ustaz, kok buang. Sampai sana sehari dah basah. Masuk hari kedua, disokok luar. Bang, kata nak berhenti, mana jumpa rokok? Tak boleh tahan Ustaz. Habis tu jumpa mana ni? Saya burak dengan cleaner Indonesia tu. Jumpalah lubang-lubang rokok seluduk. Masya Allah. Ingatkan rokok seluduk Malaysia je, dia ada lubang-lubang Dokek Mekah Madinah pun ada lubang rokok seluduk. Itu kadang-kadang rindu tu tak sampai, betul tak? Walaupun duit dia banyak, boleh pergi umrah selalu. Betul, ini anda je orang perempuan. Cakap dengan ayam mengitik, tiba-tiba polok minyak wangi, ni ada dua, 70 rial. Ustaz pun tak pandai cakap dia. Masya Allah. Naik stres perempuan yang jaga kaunter tu. Anda betul lah cik-cik ni. Cara dia tu modus operandi. Ambil dulu, letak duit, halal. Orang tu panggil, jalan. Masya Allah. Kalah dekat Malaysia ada kerja orang tu. Terkenal lah, jangan kata orang Arab aku berani adab, Iran berani adab Turki walaupun badan besar perempuan ni kan, tapi orang Melayu no I'm surrender, dia kata surrender dia. Anda betul boleh barang nak tawar sampai macam tu. Lepas tu kalau dia dah boleh abaya tu, tiap hari abaya baru pakai. Masya Allah. Lepas tu laki cucuk 2,000 rial sehari cucuk. Warning laki pula ya. Ingat tujuan kita nak melepaskan kerinduan pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga ibadah. Di Mekah kita ibadah, di Madinah kita ibadah dan menghilangkan rindu pada sayyidil wujud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi tu pusingan kali ni ibu-ibu ayah-ayah ni rahmati Allah taala sekalian. Bila sebut tentang rindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena memperbanyakkan 3 perkara untuk dapat syafaah. Syafaah ni tuan-tuan, orang yang tak berpakaian dekat hari akhirat dapat berpakaian dengan syafaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak bertutup kepala panas, terhijab dari panas, itu syafaah punya kuasa. Orang yang lambat nak melepasi titian sirat, laju perjalanannya lancar. Orang yang dah hampir tercampak ke dalam neraka, terselamat dengan sebab syafaah. Bahkan orang yang masuk ke dalam neraka, dan na'udzubillah min zalik, dengan syafaah Nabi dengan beberapa sebab dikeluarkan dari neraka. Dan saya selalu tanya soalan, orang yang masuk ke dalam syurga, ibu-ibu, ayah-ayah, rasa-rasanya perlu tak syafaat Nabi lagi? Perlu ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang masuk syurga, dia perlukan syafaat Nabi untuk upgrade, naik level syurganya. Betapa syafaat ni tidak mengenal siapa, yang penting kita cari. Maka kita ada 3 cara. Pertamanya, dengan banyak berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Letak tepi dulu selawat yang ditulis oleh tuan-tuan guru kita ulama. Itu nak kena hafal baru, betul tak? Selawat Fatihahnya, selawat Tafrijiyahnya, selawat Syifa'nya, banyaklah selawat. Kita ambil yang paling pendek. Apa paling pendek tuan-tuan dan perempuan? Tanpa Sayyidina, itulah yang paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dua-dua jangan gaduh. Tak pakai Sayyidina, itulah lafaz asal dalam hadis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada masalah. Yang letak Sayyidina pun bukan bid'ah, kerana itu adalah penghormatan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita di bawah kaus yang dipertuan besar, yang yang mulia, Datuk Seri, Tan Sri, kita hormat mereka, betul tak? Kita hormat Nabi kita dengan Sayyidina, ya. Jadi baca itu paling pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling panjang apa ibu-ibu, ayah-ayah? Ada dalam 8 riwayat yang sahih. Nabi sebutkan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ada tak selawat yang power, yang paling hebat sekali atas muka bumi ini? Ada. Namanya selawat Ibrahimiyah. Itulah selawat dalam tahiyat akhir. Tapi tuan-tuan jangan harap dalam solat, bacakan di luar waktu solat. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Baca tuan-tuan, jangan malas baca.
Ini datang jumpa saya, ustaz, nak nanya lah, boleh tak? Apa dia? Kok ada lah, apa dia? Kok ada selawat lagi pendek? Tak ada, Haji. Kok nak pendek lagi, saya doakan Haji pendek umur. La ilaha illallah. Ni betul ni tuan-tuan. Saya ajar selawat paling pendek, istighfar paling pendek. Nabi baca istighfar, astagfirullah. Ni paling pendek. Datang Haji lepas kuliah. Assalamualaikum ustaz, nak nanya lah, kok ada? Mana dah, kok ada? Nak nanya lah, ada tak istighfar dengan selawat yang lebih pendek dari tadi? Tak ada, Haji. Yang ada, pendek umur. Saya baik dah biasa dengan dia kan. Oi ustaz, gurau kasar dia. Betul lah, Haji. Malas selawat, malas istighfar, apa nak jadi lagi? Dosa banyak, syafaat tak dapat. Maka lebih baik mati besok atau malam ni juga. Sebab tak membawa dosa yang menggunung tinggi. Paling pendek ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab mak saya tanya, dia cakap, bang, banyaknya selawat baru, mak tak mampu hafal. Ada ustaz ni cakap ni bagus, ada ustaz ni cakap guru dia bagi ni bagus. Mak nak selawat yang macam tu, nak dapat banyak selawat. Kelebihan yang disebutkan oleh ustaz-ustazah dalam TV ke mana tu, dalam video tu. Saya kata, mak, kita ikut je selawat basic yang Nabi ajar. Lepas tu dah mampu baru upgrade baca yang baru-baru ni, boleh hafal yang sampingan-sampingan ni. Baca dua je. Saya ajar mak saya baca yang pendek, baca panjang. Sekarang ni dia ikut je tu. Kalau ada kemampuan, hafal lah. Saya hafal selawat syifa apa semua kan. Cuma nak mendidik manusia supaya tak rasa susah untuk beramal. Banyak orang memberat-beratkan orang lain. Ini bergaduh tuan-tuan. Guru saya kata ini bagus, guru saya kata ini bagus. Sebab ini guru dia cipta, ini guru dia cipta, bertembung. Ini pergaduhan paling merugikan berkaitan perkara-perkara yang perselisihan pendapat, khilafiyah contohnya. Bab selawat ciptaan tuan guru mereka saja. Tapi kalau ada kemampuan, hafallah. Itu sedikit ibu-ibu. Maka selawatlah banyak-banyak supaya kita dapat syafaat Nabi SAW. Jadi kita bagi laluan pada moderator semula. Dan selepas ni mungkin pusingan yang terakhir. Boleh? Dah habis dah? Dah surrender. Saya tengok depan saya ni akak-akak semua abang-abang. Boleh lagi 2 jam lagi boleh abang? Boleh bang? Kau tengok Haji Haji okey, apa dia view. Tengok Haji dah berapa umur je? 65. View 25 Jika boleh. Orang lama pun boleh 2 jam lagi, apa tak ada masalah. Okey, itu dia tadi sedikit pencerahan berkenaan dengan tajuk kita, Ya Rasulullah, kami merinduimu. Dengan soalan yang saya tanyakan kepada Pio tadi, macam mana pula kita orang yang kita tak pernah jumpa, yang kita memanglah selalu sebut kita belajar di sekolah, kita diajar, kita dikenalkan dengan Rasulullah kita, tapi kita memang tak pernah jumpa. Walaupun nenek moyang kita yang setakat 5-6 generasi kita pun tidak pernah bertemu dengan susuk tubuh Rasulullah. Kalau ada yang termimpi itu dah case yang special lah. Okey, tapi yang betul-betul kita berjumpa depan-depan ni kita tidak pernah. Tapi macam mana kita boleh merindui Nabi? Dah dijawab oleh Piu Raihan. Dan juga saya nak bawa sikit lah pasal dekat depan ni, pasal kita baru menyambut Hari Merdeka. Dan juga hari ni bulan ni kita 31 ke 30 31 30 bermakna besok dah 1 dari 10, bermakna hari ni dah last hari kebangsaan lah. Okey, September, 16 September hari itu. Dan bila kita sebutkan pasal Hari Merdeka, Hari Kebangsaan, dia tidak boleh lari dengan tentera lah. Okey, boleh dikatakan dengan askar yang berjuang dan sebagainya. Dan juga seperti yang saya cakapkan tadi, orang yang kita tak pernah jumpa, kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita boleh merindui dan mengingati Rasulullah kerana adalah jasa dan pengorbanan. Jadi sama juga dengan abang-abang, akak-akak soja kita dekat sini, disebabkan oleh jasa dan pengorbanan anda lah kita, walaupun kita tak sebutkan rindu, tapi kita menghargai, kita meraihkan, kita merayakan. Sebab memang sejarah telah menulis negara kita memang unit-unit beruniform, selain daripada polis ni, memang askar ni memang yang kedepan sekali. Kalau daripada lagi-lagi negara kita dulu dijajah dan sebagainya, jadi anda-anda juga akan dirindui dan juga dihargai. Okey, dan seperti Nabi kita, saya tak katalah kita macam Nabi, maksudnya apa yang kita buat, jasa dan pengorbanan tuan-tuan perempuan semua, memang kita akan rindui sampai bila-bila. Besar jasa pegawai-pegawai tentera dan sebagainya. Okey, Pio, untuk yang terakhir lah sebagai penutup kita hari ini. Jadi tengok abang-abang tu semua mungkin dah tak sabar-sabar. Saya tak tahu nak sabar apalah, nak sabar solat isyak, nak sabar terbalik, ataupun tak sabar nak makan. Saya tak pastilah antara tiga tu. Jadi mungkin kita boleh
boleh gulungkanlah untuk segmen yang slot yang terakhir ni berkenaan dengan seluruh lah, walaupun bukan tajuknya, seluruh lah. Mungkin PU nak bagi sikit berkenaan dengan tajuk kita, berkenaan dengan mungkin nak sampaikan sesuatu amanat kepada semua abang-abang pahlawan-pahlawan kita, dan juga kita punya akak-akak kita juga sebagai dalam tentera dan sebagainya. Dipersilakan PU untuk kita menutup. Tapi nanti saya akan tutup, tapi PU untuk penutup untuk slot PU lah. Nanti majlis nanti insya-Allah saya akan tutup dengan saya nanti. Silakan PU. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sambung yang sikit tadi. Pertamanya, bila kita sebut nak dapat syafaat, kita kena banyak selawat. Selawat jadikan darah daging. Sebab saya lupa sebut tadi, selawat ni salah satu amalan yang sangat special, kata guru saya masa saya menadah kitab dulu. Dia kata selawat ni, orang yang sedang hadas besar pun selawatnya sampai pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh solat kalau datang haid. Lelaki yang tak mandi wajib lagi tidak boleh nak baca Al-Quran. Tapi orang yang dalam hadas besar, dia datang haid ke, dia keluar mani ke, dia boleh berselawat, dan selawatnya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berwuduk tidak boleh masuk ke dalam masjid, apatah lagi nak solat. Tapi berselawat tanpa wuduk, tidak menghadap kiblat, tidak jadi masalah. Bahkan sampai satu tahap, kata guru saya, selawat dalam keadaan riak, menunjuk dengan orang pun, contoh dia berarak, dia nak menunjuk dengan niat nak menunjuk, selawatnya sampai. Bab menunjuk tu dia dengan Allah Ta'ala, tapi selawatnya sampai pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada malaikat, sekumpulan malaikat yang diciptakan Allah Ta'ala untuk menyampaikan setiap selawat kita masa tu juga, fauran, nama bahasa Arab ni, jam tu juga ibu-ibu. Mana kita selawat daripada Sunggala ni, habis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampailah pada baginda sallallahu alaihi wasallam di alam kubur ni. Amin. Dan dia kenal setiap orang yang berselawat, setiap umat yang berselawat kata dia, beserta details dan data. Dan yang paling hebat sekali, orang yang duduk dalam kota Madinah, dalam kawasan Masjid Nabawi, subhanallah, kalau mereka berselawat, mereka bagi salam, Rasulullah sendiri akan terima, akan jawab tanpa perantaraan malaikat. Itu kelebihan tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Banyakkan selawat, itu kelebihannya. Ramai orang yang dia tak sedar, walaupun dia rasa solat banyak, tapi selawat ni lah pelengkap amalan-amalan soleh dia. Sebab tu kita tahiyat akhir pun kena baca selawat. Kalau tak sah kita punya salat kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang kedua, secara pantasnya, hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi subuh di mana-mana masjid surau, kita tengok wirid pun makin banyak masjid dan surau dah ikut wirid yang Nabi sunnahkan, dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, tidak berganjak selagi tak habis, tidak bercakap selagi tak habis, membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dulu 3, 4 kali itu pun dia berkira nak tambah. Sekarang banyak dah kesedaran, ikut hidup dengan sunnah Nabi, bukan sunnah abang Tesla. Ya, ramai kata ustaz foto ke sunnah. Kita kena faham, kalau mengikut ahli hadis, mereka sebut kahwin 2, 3, 4 ni saja nak sentuh sikit isu semasa kan. Orang tanya adalah bukan sunnah, tapi adalah syarak ataupun syariat kita. Syarak izinkan, tapi kalau keadaan tidak mengizinkan, dia tetap tak boleh. Bukan sunnah. Sunnah ni macam senyum. Kita boleh senyum bila-bila kita nak. Kahwin bukan bila-bila boleh dia. Sakit boleh, malu boleh nanti. Benjol lagi tuan, bergurau boleh kena baling, apa lagi cakap betul-betul kan? Masya Allah. Jadi kita kena ingat, ikutlah hidup dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, ini jarang dengar, ada yang tak pernah dengar. Cara nak dapat syafaah ni dengan membaca, tidak meninggalkan bacaan doa selepas azan dengan bacaan yang sempurna. Banyak orang nak solat qabliyah, dia tinggalkan terus bacaan doa lepas azan. Ada yang baca cincai, ada yang baca separuh, ada yang baca tak tartil. Jadi ini salah satu bacaan yang menyebabkan kita dapat syafaah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bacaan tersebut tuan-tuan. Doa selepas azan baca elok-elok. Sebab ada doa untuk Nabi dalam doa Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu doa untuk Nabi, dan Nabi akan menerima doa itu dan mendoakan kita, memberi syafaah pada kita insya-Allah. Dan sebelum akhirnya, kalau tanya kedudukan anggota tentera, Nabi SAW sangat meninggikan kedudukan anggota tentera. Kalau tuan-tuan tengok, Nabi melibatkan ramai sahabat jadi jeneral tentera, siap tukar-tukar, betul tak? Kalau ini tak boleh sana. Bahkan Khalid Ibn Walid pernah ditukarkan sebagai jeneral tentera di medan perang di saat tak ada apa pun berlaku, cuma orang terlalu taksub. Kalau Khalid jadi bos, peperangan kita berada di depan, wajib menang. Ada satu akidah pegangan yang tak apa-apa cantik. Jadi Saidina Umar tengok ini melampau, maka kita tukar tanpa sebab. Khalid
Adakah Khalid terluka hatinya? Adakah Sayyidina Khalid protes? Tidak, terima dengan hati yang terbuka. Maka diberikan peluang pada sahabat yang lain. Maka dalam perang tersebut kita berjaya memenanginya. Mana orang tahu tanpa Khalid pun boleh menang. Mana Nabi meninggikan, bagi peluang semua sahabat berada di depan sebagai prajurit. Dan dalam Islam pun antara yang dibenarkan bermuslihat, bukan bohong. Ada orang sebut sunat ni bohong sunat. Ini antara sunat yang tak betul. Bohong sunat, bohong sunat. Sunat ni mana sunnah? Mana Nabi ajar kita berbohong. Bohong sunat bila tak ada kat rumah kata tak ada, suruh anak cakap. Ayah kata dia tak ada. Habis ayah kat mana? Kat dalam. Contohnya kan, bohong sunat sebab orang ajak pergi masjid, bohong sunat. Tak ada. Dalam Islam dia tak panggil bohong, dia panggil muslihat. Ada 3 keadaan. Pertama, di medan perang lah tuan-tuan. Bila mana tentera Islam ditukarkan depan ke belakang, belakang ke depan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, untuk nampakkan itu adalah bantuan tentera dari Madinah ketika perang Mu'tah di Jordan. Dihentakkan kaki kuda supaya nampak macam tentera berkuda tambahan baru datang. Itu bukan tipu. Diwarnakan rambut hitam, itu muslihat. Jadi dalam Islam, bohong sunat sila padamkan dari kamus kehidupan kita. Yang ada adalah muslihat di medan perang. Yang kedua, orang masjid, orang kampung, dibenarkan dalam Islam muslihat kalau A dengan B gaduh, dua pihak telagah. Kita pihak ketiga muslihat lah. Contohnya nak ajak pergi masjid payah, ajak A pergi minum kopi, ajak B pergi minum kopi. Kata A, B ajak, B, A ajak. Bukan tipu, memang betul nak minum teh pun kan, minum teh. Nak mendamaikan dia. Sebab nak suruh salam payah sangat, kedai kopi juga nak jumpa. Kedai tempat mancing juga nak jumpa. Dua. Yang ketiga terakhir tuan-tuan, menjaga keharmonian rumah tangga. Kita dibenarkan muslihat. Tepuk tangan abah-abah, alhamdulillah. Dan ada bini lagi seorang tapi dan rahsiakan. Jadi boleh menipu. Salah. Yang muslihat ni dibenarkan untuk menjaga keharmonian ni. Contoh bini kita masak tak sedap, katalah sedap. Ataupun nak tegur dia masak terlebih masin, tegur dia dengan cara baik. Contohnya bini kita ni kerja jarang-jarang masak. Sekali hari tu tak apa angin ribut dia, boli pula ikan jenahak punya kepala. Masak kari. Nak tengok resipi pegang telefon sekolah pegang sodok. Tertampar bokeh, garam tumpah. Boleh adjust ibu-ibu. Jangan harap saya pernah masak kari ayam dekat Syria dulu, dekat Jordan, tumpah suku je. Tambah air, tambah gula, last kali macam peso tu kan. Oh, tak ada kata lain lah. Toruk eso. Ya, kita bukan kawan makan ayam macam tu je. Ya, tak boleh. Jadi bila tertumpah tu bini dia takut. Kemudian bini dia takut, tapi lawan lain tak ada. Lelaki dah balik. Lelaki pun terkejut. Lelaki ni masuk kaki sekolah je dalam rumah. Sebab nak ajak keluar makan, tiba-tiba bini tarik tangan pula kan. Apa mimpi bini dia ni? Dah tak lama pula kau. Masak pula dia tiba-tiba. Sekali, bang makan bang, kari ikan jenahak. Abang kan suka makan kayak mamak, kari kepala ikan. Bini pun sondok kuah sikit je. Lelaki makan berdebar. Kita sebagai lelaki nak jaga kemaslahatan, keharmonian rumah tangga, jangan cakap, hampir rasa makanan kau tak sedap masak. Jangan memecat. Cakap apa? Sedap. Memang sedap, alhamdulillah. 3 bintang abang bagi. Bini pula terkejut. Orang tua ni tinggal 3 Jumaat kau. Tapi orang perempuan ayah-ayah, mana nak cepat puas hati, betul tak? Dia geram, oh kau kata sedap dia, dah hatilah. Abang tambah lagi bang nasi, sila bubuk kuah baji. Sudah masak aku kata makan. Macam mana bang, sedap tak kuah baji? Sedap, abang bagi 5 bintang. Ingat selesai 5 bintang lah kan, hotel 5 bintang, 7 bintang. Sekali, nasi tak tambah bang, saya tambah kuah lagi. Orang perempuan suka mencabar. Cukuplah 3 kali ibu-ibu, 3 kali kata, cukup sayang, kenyang. 10 bintang abang bagi, memang sedap. Abang hidup 45 tahun, inilah kali pertama abang makan ikan jenahak yang mati lemas di laut. Sampai dagingnya pun masin melekat. Meresap masinnya. Fahamlah bini kita. Bini datang rambut panjang sampai pinggang. Bang nak potong tak, cantik tak? Cakap tak cantik, merajuk dia. Cakap dekat dia, cantik tapi mak-mak Rumina Sidik, dia dah pencen berlakon. Abang takut awak tak lokek ke rumah, gantikan dia berlakon nanti. Fahamlah, rambut kau macam tu. Jalan suai, potonglah. Seni kan? Bukan tipu benda lain. Jadi penutupnya akhir sekali. Boleh Boleh. Mayri saya nak bagi beberapa amalan Nabi kita SAW. Antara ranking doa yang Nabi suka baca, yang pertama dari Quran, yang kedua dari hadis. Qurannya ayat 201 suratul Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semua orang hafal. Yang kedua, Nabi suka baca dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku ni di atas jalan agamamu. Nak ceritakan tentang Rabbana Atina ni kait dengan yang pasal kahwin tadi tu. Kenal tak Ustaz Badri Shah Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang? Dia dulu pengetua saya dalam program PU. Sedap ibu-ibu kan? Saya suka dia dan saya respect dia.
Dia cerita kat saya secara personal. Dia ada kawan seorang, bininya 2, tapi yang nombor 2 tak diketahui bini pertama. Satu hari ni kantoi, haji-haji kantoi. Kantoi ibu-ibu. Tapi umur dah 60-an. Isterinya ni tak nak gaduh. Dia kata, saya bang, awak jangan takut, saya tak minta cerai, tak nak gaduh. Cuma saya minta pertama adil lah. Betul tak? Kalau sana solat jemaah bacakan hadis, sini solat jemaah bacakan hadis. Kalau sana kereta Mercedes, sini Mercedes. Cuma yang kedua ni warning saya, jangan sesekali, don't ever dare, dia kata, jangan sekali berani sebut apa-apa kaitan dia. Bini pertamanya nama apa? Siti Jamilah. Bini keduanya nama Nur Hasanah. Saya tak nak awak sebut, walaupun menguap pun jangan. Jangan, saya tak nak dengar sebab Hasanah. Punya orang perempuan suka-suka, benci-benci dalam suka sebenarnya. Ya, dia nak kena ada adik baru tu, tapi geram lagi kan. Tapi suami dia bagus, kata Ustaz Balisha, pergi sana imamkan solat, balik rumah sini imamkan solat, bawa pergi haji. Satu hari tu dia jadi imam solat di rumah bini pertama. Dia baca doa yang pertama tadi, doa penutup. Mula-mula bini ni punyalah terharu, amin amin, dan doa keluarga sampai penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah. Turun tangan dia tuan. Apa dunia hasanah je ni? Ke rumah dia pula tu. Berani pula. Kita tunggu akhirat macam mana. Wa fil akhirati hasanah. Tak sebut nama dia kan. Bila lelaki dia dah amin ya rabbal alamin, taqabbalallahu minkum. Tengok belakang, dia dah paling dah tak nak salam. Awak ni kenapa tak nak salam? Dia kata, awak tu yang banyak hal awak. Berani awak doakan dia kat rumah kita, tanpa mendoakan saya. Lelaki dia fikir 2-3 saat. Masya Allah, parahlah sayang, dia kata. Ini Quran. Takkan saya nak baca Rabbana atina fid dunyal jamilah wa fil akhirati jamilah wa qina azabannar. Ini doa. Jadi apa pengajaran ni bapak-bapak? Tak payahlah tambah bini, cukuplah seorang. Menang orang perempuan ni, jangan bagi perempuan menang. Tak payahlah kata, kau dah payah sana betul kan, sakit boleh, malu boleh. Orang Kelantan, ya, kaki boleh, malu boleh nanti. Ya, itulah sebab sedikit. Tak banyak tak apa, Nabi sebut, yang penting istiqamah. Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah Ta'ala cintai, adwamuha wa inqal, amalan yang dilakukan secara berterusan, istiqamah, wa inqal, walaupun amalan itu sedikit ataupun kecil. Wallahu alam. Itulah daripada saya. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Jikalau rasa sedap dipandang, sila-silalah jemput lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu taala, kita dah sampai di penghujung. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Harap semua puas hati ke? Okey, Haji, abang-abang semua puas hati, akak-akak, macam-macam kita saya. Okey, puas hati, alhamdulillah. Okey, abang Kimal, semua kata puas hati, tolong catatkan. InsyaAllah, nanti insyaAllah di lain masa nanti kita jumpa. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Jadi sebelum saya nak menyerahkan balik majlis ini kepada Tuan MC kita, Tuan pengurusi kita, jadi kita selalunya bila kita menghormati seseorang, kita akan berdiri. Okey, jadi saya minta kita semua berdiri sebentar, tanda sayang dan cintanya kepada Nabi kita. Sempena pula sambutan Maulid Rasul kita berselawat bersama-sama untuk satu rangkap pun tak ada masalah, ataupun satu round pun boleh, sebagai tanda kita sayangkan kepada Nabi kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan berdua dan juga tuan-tuan daripada pihak masjid dan sebagainya, yang saya dah tak berapa nak ingat nama-nama dan jawatan, minta maaf. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan semua, dan terima kasih kepada pihak Masjid Karya di sini. Terima kasih kepada semualah yang terlibat pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, insya-Allah kita jumpa lain masa lain waktu. Jadi selepas selawat ni, saya serahkan balik kepada bayan kita. Jadi yang baik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu taala, yang kekurangan tu memang datang daripada kami sendiri. Jadi kita minta berdiri semua untuk kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Bi Raihan boleh leadkan kita untuk selawat yang ringkas-ringkas pun tak apa, janji kita dapat menghayati bersama-sama. Jadi dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Silakan Bi Raihan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika.
عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور علم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات والصلاة الله على أحمد عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم.